Bab ke-73 ni, bab orang yang bersembahyang hendaklah menolak atau menghalang orang yang hendak lalu di hadapannya. Ibnu Umar menolak, yakni ataupun menghalang orang yang hendak lalu di hadapannya ketika bertasyahud dan ketika di dalam Kaabah, yakni bersembahyang di dalam Kaabah. Beliau berkata, kalau orang itu hendak lalu juga di hadapannya, dia boleh menghalangnya dengan lebih keras lagi. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abu Sa'id, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, lepas tu dengan sanad satu lagi dengan isnad yang lain pula, itu maksud ha saja tu, dengan isnad yang lain pula, Adam bin Abi Iyas dan seterusnya. Dia kata, Abu Salih As-Samman meriwayatkan kepada kami, katanya, saya melihat Abu Sa'id Al-Khudri pada suatu hari Jumaat sedang bersembahyang dengan menghadap kepada sesuatu sebagai sutrahnya. Tiba-tiba ada seorang anak muda dari kalangan anak-anak Bani Mu'aid hendak melintas di hadapannya. Abu Sa'id menolak dadanya. Anak muda itu melihat laluan yang lain, tetapi tidak ditemuinya selain laluan di hadapan Abu Sa'id. Dia cuba melintas lagi di hadapan Abu Sa'id. Abu Sa'id menolaknya dengan lebih kuat lagi daripada yang sebelumnya. Anak muda itu tersinggung dengan tindakan Abu Sa'id. Dia terus menemui Marwan, yang menghadap Marwan dan mengadu hal kepadanya tentang apa yang dialaminya daripada Abu Sa'id. Abu Sa'id mengekorinya pergi menemui Marwan. Berkatalah Marwan, apa yang tak kena dengan anak saudaramu ini, wahai Abu Sa'id? Abu Sa'id berkata, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu bersembahyang dengan menjadikan sesuatu sebagai sutrah, maka dalam keadaan itu, jika ada sesiapa mahu melintas di hadapannya, dia hendaklah menolaknya, yakni menghalangnya. Kalau dia hendak melintas juga, maka hendaklah ditolaknya dengan lebih keras lagi. Ini kerana dia sebenarnya adalah syaitan. Jadi bab akhir ni, bab ke-73 ni, ada satu saja hadis di bawahnya, tidak banyak. Hadisnya tidak banyak. Babun liyaruddal musalli. Di dalam setengah-setengah nuskhahnya yaruddu, bukan liyarudda, tetapi yaruddu. Dan di dalam setengah-setengah nuskhah pula bukan wafil Ka'bah, tetapi wafil rak'ah. Ada beza di situ. Lepas tu ada beza juga hujung dia tu, qatalahu tu qatilhu, ada juga begitu. Tak apa, kita bincang dulu, tengok. Jadi tajuk seperti mana kita sudah maklum, tajuk Imam Bukhari itu penting. Di situlah terletak fiqhnya, kebijaksanaan ataupun keistimewaan kitab Bukhari ini duduk situlah. Jadi ceritanya bab ke-73 ni, kalau kita sembahyang, duduk tengah sembahyang, tak kira lah dalam keadaan mana-mana pun, diri ke
ataupun dalam keadaan kita tengah duduk ke, kalau orang nak lalu tu kena sekat, kena halang dia. Itulah maksudnya. Orang yang nak lalu depan dia, kalau lalu jauh sangat tu tak apa tu kan. Supaya kita maklum dah, lalu di antara sutera dia. Sutera, benda yang diletak sebagai hak lah, hak di sebelah kiblat dia. Jadi kalau orang lalu di celah tu, kalau lalu alih atas pada sutera tu, tak apa. Tu tak apa, tak perlu halal lah, tak perlu kita kata kita berjalan ataupun hunggar pergi tolak dia dah. Tak ada maksud lagu tu. Jadi pada ni kita duduk senyap, dia lalu depan kita, sekat kita, hola tangan kita sapa. Sekat tu je lah. Jadi kita kena halal, tak boleh lock, tak boleh biarkan siapa-siapa lalu mudah-mudah depan kita, tak boleh. Jadi lagu mana cara nak halal gapo semua tu, itulah maksud Imam Bukhari buat tajuk ni. Itulah maksudnya. Cuba tengok nota 822. Menerusi tajuk bab ini, Imam Bukhari mahu menarik perhatian para pembacanya kepada 3 perkara. Mungkin kalau kita kaji lagi, tengok lagi, boleh waktu lebih banyak lagi. Gitulah. Dia benda ni terbuka, siapa-siapa yang mampu lah. Nampak Imam Bukhari nak gapo dia lagi. Tapi sekadar yang kita nampak sejauh yang ada di dalam syarah-syarah yang sudah sedia ada beberapa perkara ni hak maksud dia. Jadi sayanya buat masa ni lah, learn ini tidak tulis. Kalau hak ni dalam kitab mana, dalam kitab mana, sebab dia jadi panjang kalau buat lagu tu kan. Jadi panjang. Yang pertamanya maksud dia iaitu khilaf ulama tentang hukum orang yang sedang bersembahyang menahan orang yang hendak lalu di hadapan. Dia nak cerita tu, apa hukum? Ada khilaf. Bila khilaf, itu salah satu maksud Imam Bukhari, dia nak ayat khilaf. Jadi wajib ke, sunat ke, molek saja ke, ataupun tak molek ke, dia ada beberapa pendapat di situ. Jadi itulah maksudnya. Kedua, menyatakan pendiriannya dalam masalah ini di samping menolak pendapat golongan tertentu. Dia royak, isyarat kepada khilaf itu. Tetapi kalau lagu ni cara dia bukan nak royak saja. Setengah-setengah tempat tu dia royak, dia isyarat kepada khilaf saja. Dia tidak royak pilihan dia. Macam ni dia ada isyarat kepada pilihan dia. Mengikut dia hak mana hak lebih molek, mengikut dia. Jadi kalau kita perhati cara dia ni kan, dia kata orang yang bersembahyang hendaklah menolak atau menahan orang yang hendak lalu di hadapannya. Lepas tu dia mari asar Ibnu Umar yang lagu ni buat. Kalau dalam tasyahud pun ketika duduk orang lalu dia sekat lagi. Dalam Kaabah, dia sembahyang dalam Kaabah pun dia sekat lagi. Itu dia mari hak tu. Lepas tu Ibnu Umar kata kalau dia lawan juga, kamu lawanlah dengan lebih keras lagi. Ini menunjukkan pilihan dia. Pilihan dianya kena tahan hak tu lebih moleknya. Memang dia isyarat kepada khilaf, tapi khilaf tu bagi dia hak mana lebih molek. Dalam banyak-banyak tu hak mana lebih molek. Hak lebih moleknya iaitu kita tahan. Itu pilihan Imam Bukhari. Yang ketiga, cara seseorang yang sedang bersembahyang menahan orang yang melintas di hadapannya. Jadi cara mana nak tahan tu, nak sekat tu, dengan tangan kau, dengan kaki kau, ataupun dengan tasbih kau, dengan baca derah kau, derah sikit kalau kita tengah baca tu, kau lagu mana? Itu dia nak cerita. Itu perkara yang ketiga. Kebanyakan pensyarah Sahih Bukhari menerima perkara pertama dan kedua sebagai antara tujuan Bukhari mengadakan bab ini. Sejauh pembacaan penulis, hanya Maulana Muhammad Anwar Shah Kashmiri menyebutkan perkara ketiga. Perkara ketiga ni dalam kitab tu.
Sejauh perhatian kita lah, tak tengok habis juga kita Sahih Bukhari itu 100 lebih. Tak tengok habis juga. Sejauh sehu-sehu duduk tengok dalam kitab hak ni nya, namanya Faidul Bari Sahih Bukhari. Di situ dia sebut cara nak tahan ataupun nak sekat tu lagu mana cara. Dia sebut. Dalam kitab lain tak ada ayat. Hanya dia cerita dua perkara tadi, itu maksud Imam Bukhari. Para ulama dalam mazhab Hanafi berpendapat orang yang sedang bersembahyang hanya harus, yakni dibolehkan menahan orang yang lalu di hadapannya. Tidak menahannya adalah langkah yang lebih aula. Imam Abu Hanifah sendiri berdasarkan riwayat Abu Mansur daripadanya berkata, al-afdal an yatruka dar'a. Bermaksud yang lebih afdal ialah tidak menghalangnya, yakni orang yang melintas itu. Jadi dia hanya terima, ni kebanyakan dalam mazhab Hanafi, boleh saja tahan tu. Kalau dalam hadis kata suruh tahan sekadar boleh. Bukan nak kata jadi sunat, apakah lagi nak kata jadi wajib. Tak. Hanya boleh. Tapi kalau tidak tahan itu lebih baik. Biarnya lalu. Ikut dia. Dia nak tanggung dosa. Kalau memang salah lah lalu tu, memang kita sudah ada sutra dah, kira-kiranya salah lah dia lalu. Dia lalu juga ikut dia. Kalau dia jahil, dosa cara jahil. Kalau dia tahu, dia litah, dosa juga. Ikut dia, dosa duk halal. Sebab apa? Sebab dia pegang dengan hadis Nabi SAW yang lain, inna fis salati la syughlan. Nabi kata, sembahyang tu sendiri bermakna bila kita sembahyang tu kita berada dalam satu kesibukan. Kita duk sibuk, duk cakap orang pula tu. Duk cakap orang lalu, orang litah, orang gano. Terus cara tu kira kita tumpu kepada hak kita duduk buat tu. Sebab dia pegang dengan hak tu lebih utama. Hak ni sekadar boleh sahaja kalau nak tahan. Bahkan Imam Abu Hanifah kata hak afdalnya tidak, dia tidak tahan. Gitu. Dia lalu ikut dia, lalu. Ni jadi kita duduk berebut dengan dia pula. Duduk berebut dengan dia. Sedangkan Allah SWT berfirman, wa qumu lillahi qanitin. Kamu kena berdiri dalam bersembahyang itu dengan diam, senyap, tidak gerak, kecuali pergerakan memang pergerakan sembahyang. Hak tu. Jadi orang lain kata betul lagu tu kita terima belakang hak tu. Tapi hak ni dah ada hadis Nabi. Jadi dia pun terima juga. Boleh lah juga, oleh kerana ada hadis tu boleh, tapi sekadar boleh sajalah. Bukan kata lebih molek sunat kau. Tak. Itu pendapat dia. Jumhur ulama, majoriti lah jumhur, termasuk Imam Bukhari berpendapat sunat atau sekurang-kurangnya mustahab. Mustahab tu kedudukannya bawah lagi daripada sunat. Mustahab, orang yang sedang bersembahyang menghalang orang yang hendak melintas di hadapannya, itu sekurang-kurangnya mustahab, bukan sekadar harus. Harus ni boleh saja gitu ya, ni molek sekat. Atau atas sikit lagi sunat. Dia duduk situ Imam Bukhari. Jumhur ulama pun kata gitu juga. Golongan Zahiriyah berpendapat orang yang sedang bersembahyang wajib menghalang orang yang hendak melintas di hadapannya. Golongan Zahiriyah ini satu aliran fiqh lah dalam Islam ni, iaitu dia banyak berpegang dengan zahir. Dia macam sini Nabi suruh sekat-sekat, wajib. Apalagi Nabi sendiri pun pernah buat, pernah sekat. Bukan orang binatang pun dia sekat kalau nak lalu. Jadi ini menunjukkan wajib, kata dia. Golongan Zahiriyah. Wajib maknanya kalau dia tidak sekat, kalau dia dosa. Dia berdosa, orang yang bersembahyang itu berdosa.
supaya dia tidak berdosa, dia kena kira lah, sekat lah ke mana-mana halal. Sekat tu tidak semesti dengan tangan, ikutlah. Kalau dengan tangan pun boleh juga. Itu kena sekat. Kalau tidak sekat, bukan dosa orang lalu saja, dia tidak sekat tu dosa juga. Sebab apa dia tidak sekat? Menurut Syekh Zakaria, Imam Bukhari lebih cenderung mengatakan wajib seperti golongan Zahiriyah. Dia mengikut Syekh Zakaria, pengamatan dia kata Imam Bukhari ni dalam masalah ni cenderung kepada mazhab Zahiriyah. Mana serupa dengan demo tu. Imam Bukhari pun nampaknya berpendapat wajib, menyekat tu, menghalal tu, bukan setakat sunat-sunat dah. Supaya orang lain ramai-ramai kata Imam Bukhari berpendapat sunat, bukan sampai ke peringkat wajib, serupa dengan jumhur ulama. Tapi Syekh Zakaria kata dia serupa dengan mazhab Zahiriyah di sini dalam masalah ni. Mengikut dia lah. Tapi Syekh Zakaria ni ialah ramai orang kritik kan, supaya kita maklum dah. Tapi dalam betul lah hak kritik tu pun ialah juga boleh terima juga, orang ni tidak maksum. Orang tidak maksum, terutamanya kitab dia hak tu lah. Tapi kitab dia tu je sebenarnya. Kalau kita baca Aujazul Masalik kau gapo, ya tak ada benda-benda lagu tu. Dia tak ada. Apa sih macam dongeng cerita gitu kan. Tapi dalam kitab Fadail Amal dia tu lah. Jadi sayanya tak tahu ada ke dah terjemah dah. Fadail selawat, Fadail sedekah, Fadail nego berniaga. Dia ada banyak fadail dia tu. Setakat hak dululah kita tahu dia beberapa je. Dalam fadail hak kemudian lebih berat lagi. Tak tahu terjemah ke tidak ke bahasa Melayu, siapa ada ke tidak, hak tu lebih berat lagi. Tetapi secara umumnya kita sudah maklum sebelum pada ni riwayat ada, iaitu dalam kitab-kitab fadail memang gitu kebanyakan sifatnya. Memang gitu. Siapa pun tulis dulu, daripada dulu lagi dia akan ada benda-benda hak lagu saat ni. Kemudian hak Syekh Zakaria jawab, dia dah jawab sebahagiannya. Dia kata hadis-hadis, kalau hadis lah, hadis-hadis hak dia guna tu kebanyakannya ada sokongan hadis-hadis yang lain. Bila ada sokongan, dia menguatkan, dia tidak jadi lemah. Memang kalau tengok sok itu lemah, tapi kalau kita gabungkan dengan yang lain-lain yang makna dia tu memang sesuai, dia jadi kuat. Dalam bab fadail hak setara tu dia lebih dah tu. Lebih dah istimewa dah dia tu. Kalau dalam bab fadail. Jadi perbandingannya lagu mana? Serupa ginilah kita kata. Benar. Seutas benar. Benar ni kalau gitu mudah je nak putus. Mudah ya nak putus. Tapi cuba kalau kita jalin dia, kita pita dia dengan beberapa utas benar, dia jadi bukan senang. Jadi dia jadi kuat. Lagu itulah hadis dhaif ni jadi kuat bila disokong oleh hadis-hadis yang lain yang semakna dengannya. Gitu. Bahkan kadang-kadang kita tengok ulama-ulama ni pelik juga. Kita tengok dia lebih mengutamakan hadis dhaif daripada hak kuat. Kadang-kadang. Sebab apa? Sebabnya dia ada bukti-bukti yang lain, sokongan-sokongan yang lain. Kadang-kadang ada lagu tu. Jadi ni sumpah ginilah. Contoh lain kalau kita buat contoh, iaitu kalau seorang budak nak lawan dengan siapa dia, kita kata ahli gusti lah, kita kata pahlawan tu, gagah tu kan, usahakan budak. Orang tua biasa-biasanya perempuan dia main-mainnya. Apalagi kalau budak seorang pada kuih gitu ya. Tapi kalau budak tu mana 10 orang, 20 orang, 200 orang, boleh perempuan tu. Gitu. Jadi kedudukan hadis sahih tu kadang-kadang dia begitu. Cumanya dia banyak perkara hak lain-lain lagi dia bawa dalam fadail amal itu. Misalnya cerita-cerita aulia. Tu dia sebut. Dia nak ayatnya aulia ni dia mengamalkan selawat yang tertentu. Maka dalam kehidupan dia pernah berlaku benda pelik. Jadi dia tak ada amal benda lain selain daripada benda tu. Jadi dikaitkan itu ke kelebihan.
kelebihan selawat. Kelebihan ni gitu cara dia. Cumanya orang-orang muskil kata, apa yang dia bawa cerita wali-wali lagu tu ni? Kelebihan-kelebihan ni kalau nak ada pun Nabi royak. Dalam dia nak royak kelebihan dalam maknanya yang lebih umum. Munafaat dia ni hak dunia akhirat. Hak dunia kadang-kadang berlaku juga benda-benda pelik. Jadi benda-benda pelik berlaku ni, dia kata tak boleh ke berlaku daripada hak bukan Nabi. Boleh berlaku juga. Kita nak panggil keramat, kalau kita nak panggil gapo tak cara. Boleh berlaku. Dia kata. Itu alasan dia. Boleh berlaku. Dan ini kalau kita pakai dalam makna yang lebih umum, boleh kita masukkan sebagai kelebihan juga. Bukan kelebihan tu daripada Quran dan Sunnah saja. Tidak. Bahkan amalan umat hak dulu, orang-orang soleh dulu dah terbukti. Cumanya yang jadi masalahnya, kadang-kadang sanad dia tak ada. Hak banyaknya gitu. Hak banyaknya gitu. Tu orang tak say tu. Kalau ia pun biar ada sanad. Bukan hadis Nabi saja perlu sanadnya. Sebab orang lain pun orang boleh berdusta juga atas nama dia. Boleh guna nama dia. Jadi buruk orang tu. Tapi dia kata pada dasarnya benda ni, benda-benda hak pelik ni kadang-kadang sebab orang duduk pertikaian. Orang kata kadang-kadang buat apa sampai jadi lebih daripada nabi-nabi lah, kelebihan wali-wali ni. Kerana dia mengamalkan amalan-amalan tertentu, apa gitu. Dia kata tak pelik. Tak pelik kalau boleh berlaku begitu. Tidak semestinya. Nabi ni pun mukjizat dia tu habui. Bukan kata kita kata mukjizat tu dalam poket dia, bila masa boleh buat keluar. Tidak. Kalau Tuhan tak bui, tak ada mukjizat tu. Tuhan bui. Orang lain pun kalau Tuhan nak bui, apa je? Kalau dia nak bui lebih lagi. Walaupun orang tu ada, tapi di situ Tuhan tak sebui. Itu alasan dia lah. Misalnya kita kata Nabi Sulaiman, kan dia bebas nak pergi mana-mana. Boleh. Angin tu dia ikut dia lah. Tentera dia berlaku. Dia boleh nak pergi. Dia boleh nak buat gotu gini. Tapi bila nak akad Istana Balqis tu dia tak ada. Siapa dia yang buat? Anak buah dia. Bukan dia buat. Sama ada jin ifrit hak sanggup, ataupun qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitab. Hak tu bukan Nabi, anak buah dia, orang bawah dia, umat dia. Ada motu akak. Ada atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Aku boleh buat mari istana tu sekelip mata. Kelip mata sebelum buka tu siapa ada? Hak tu siapa? Nabi ke? Ketika ada Nabi, lebih daripada Nabi dah pun. Berapa banyak benda-benda lagu ni Tuhan nak bui kau orang tu. Dan benda ni kita kata pelik. Lah hak luar biasa. Hak biasa tu biasalah. Hak luar biasa tak boleh Tuhan nak bui pada orang lain pun. Tidak mesti Nabi. Ini semua berkat Nabi tu. Tapi Tuhan tidak bui ke dia melalui umat dia. Kadang-kadang begitu kata dia. Cumanya ialah tetap menjadi kemuskilan. Satu, masalah sanad. Yang kedua, kadang-kadang terlajak-lajak lebih-lebih tu. Kalau lebih-lebih jajaran ada ketika-ketika tu tak apa. Ni kalau Nabi kita mi'raj sekali, hak ni 100 kali. Tu masalahnya. Waktu banyak lagi benda-benda lain hak pelik-pelik tu. Tak usah pakai lah Syekh Zakaria pun. Gitu yang senang. Tak usah pakai. Tu yang bukan kita kata nak pakai belakang. Tak usah pakai. Hak banyak-banyak lagi pandai mi'raj pakai apa dia jumpa datang tu. Pelik-pelik lah. Jumpa dengan Tuhan lah, siu Tuhan lah dah. Macam-macam. Jamuh Tuhan lah, macam salji lah dah. Jadi kalau hak pelik-pelik lagu tu tak usah kata siapa pun. Kita belajar ni tolak lah, tak usah terima lah benda-benda lagu tu. Tapi pada dasarnya hak dia sebut tu ada asasnya juga. Setengah-setengah perkara tu dia mengikut kaedah juga. Dia orang alim. Cumanya sebab dia ada saat ni lah Syekh Zakaria ni dia orang tasawuf juga. Dia apabila seseorang tu dia ada buah tasawuf ni, kadang-kadang dia ada lah tak terlepas daripada beberapa akibat dia. Salah satunya dia akan mudah-mudah mengambil cerita-cerita wali-wali lagu tu. Itu salah satu akibat tu. Pasal sangka baik. Sangka baik, dia boleh jadi gitu. Sebab terikut-ikut dengan cara tasawuf. Sebesar-besar
Orang ahli hadis ni kalau dia ada tasawuf, dia akan terima. Umumnya kita tengok misalnya Khadir tu ada lagi, hidup lagi. Syekh Zakaria apa masuk tu juga. Sebab tu. Sebab apa dia ada buah tasawuf tu. Tu je. Cuma kalau tak ada tasawuf, dia tidak mudah nak terima. Dia akan mengikut kaedah biasa. Ni tak mudah. Hadis saja yang ketak, yang payah. Pendapat orang lain, kata-kata orang lain mudah saja kita terima. Sampai akhirnya lebih daripada Nabi orang tu. Dia tidak kata lebih. Dia dalam akidah dia tidak. Cuma daripada gambaran cerita tu, Nabi pun tak sampai situ. Tu tak sepakat. Gitu je lah kita. Siapa pun bukan Syekh Zakaria saja, orang lain pun gitu juga. Tapi ia diakui oleh semua ulama. Kalau Al-Abwab wa Tarajim, hak tajuk-tajuk Bukhari ni, kalau dia bahas ni memang kemah dia tak ada benda-benda lagu tu. Tak ada pula situ. Memang ilmiah sungguh. Orang aku semua orang akak tangan ke dia. Memang hebat. Dia boleh buat daripada awal sampai akhir. Jadi tak ada ngaruk gitu, tak ada. Bahkan dia sikit-sikit dia ada yang cerita, dia yang komen situ sini, mati malam jemaah tak ada azab dhaif, kata dia. Dia. Jadi orang ni gitulah. Kita kena tengok tempat-tempat hak mana hak orang semua akui dia tu lebih. Itu kita ambil. Hak dia tidak lebih, dia ada kekurangan sebagai seorang manusia. Tak usah terima semua lah. Siapa pun dia ada kelemahan. Siapa pun. Kalau macam saya lah, daripada dulu lagi Yusuf Qaradawi tu dia kata Syiah ni tak apa, Islam masih boleh lagi. Saya tak terima dulu lagi. Lama dah tak terima. Dia tak betul dia ni. Akhirnya dia sendiri mengalami setelah lama tu tak rugi. Akhir sekali dia kata sesat juga. Jadi kalau kita ikut seorang ikut buta gitu dah. Iyalah, tapi orang ramai dia nak waran dia setara tu ya. Dia kira orang hebat. Dia ikut. Ketinggalan aja. Itulah benda. Jadi kita siapa pun tak tahu dia ada kekurangan dia mana-mana. Dia ada. Paling tidak dia ketinggalan. Dia lewat, nak boleh faham benda tu. Tapi akhir sekali mana setelah teruk lah. Akhirnya dia kata juga Iran tu dunia musuh kita. Dia kata juga. Jadi setelah berapa ramai orang sudah jadi rosak. Dulu orang ada pakar dia lah juga. Tu benda ni tak salah. Banyak perkara kadang-kadang gitulah benda ni. Moga tidak masuk. Jadi Syekh Zakaria kata begitu. Soal kita setuju tidak setuju soal lain. Tapi kitab dia tu memang kitab dia akui. Antara kitab yang diakui oleh ulama atusah. Lepas tu kitab Aujazul Masalik tu memang diakui oleh ulama. Hak tu boleh pakai. Boleh kata boleh pakai pun bukan makna setiap orang ada dalam tu boleh pakai juga. Ada, kena tengok dulu. Mungkin daripada perkataan liyaruddal musalli dan asar Ibnu Umar di dalam tajuk bab di atas itulah Syekh Zakaria memahami kecenderungan Imam Bukhari. Boleh jadi dia bahas itu. Sebab liyarudda itu lam amar. Kalau amar asalnya memberi makna wajib. Itulah yang dipahami oleh puak-puak Zahiriyah pun. Lepas tu Ibnu Umar tu sampai gitu sekali dalam Kaabah tu kira-kiranya bebas di situ nak pergi mari ke apa nak dia tahan juga. Apa yang dia ambil waktu dia tak ambil orang lain tu. Hak tidak keras begitu. Ini menunjukkan dia cenderung kot tu. Kata Syekh Zakaria. Boleh jadi dia faham situlah. Bagi orang-orang lain ia masih belum jelas menunjukkan kewajipan. Belum jelas kalau ada lam amar waktu perbuatan seorang sahabat tidak mesti ia menunjukkan wajib lagi. Apalagi jika dilihat kepada kebanyakan nuskhah Bukhari di mana tersebut di dalamnya perkataan yaruddu bukan liyarudda seperti yang terdapat di dalam nuskhah cetakan Pakistan dan India. Jadi hak ni kita pakai liyarudda ni. Hak ni cetakan Pakistan dan India lah ni liyarudda. Hak kebanyakan bukan yaruddu. Kalau yaruddu dia tidak memberi makna suruh. Boleh saja.
Orang yang bersemayam boleh menghalang, boleh juga kita pakai gitu. Tidak semestinya makna hendaklah, tak ada makna hendaklah tu. Bagaimanapun ia tetap menunjukkan nadb atau istihbab. Kok mana-mana pun kalau kita pakai hak ni, dia menunjukkan molek lah. Kalau tidak wajib pun menunjukkan molek. Pendapat dan pegangan Bukhari dalam masalah ini ialah orang yang sedang bersembahyang dengan bersutrahkan sesuatu disunatkan menghalang orang yang hendak lalu dan melintas di hadapannya, iaitu di antaranya dan sutrahnya, sama ada ketika berdiri rukuk atau ketika duduk bertasyahud, baik di Mekah atau di tempat-tempat lain, bahkan di dalam Kaabah sekalipun. Jadi sandaran dia, pegangan dia mana? Asar Ibnu Umar itulah yang dia sebut dalam tajuk tu. Itulah dia pilih. Yang dikemukakan, lepas tu hadis yang dikemukakan, hadis Abu Sa'id yang dikemukakan di bawah bab ni, dengan mengadakan bab ini, Imam Bukhari juga secara halus mahu mengkritik Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya dari kalangan Hanafiyah yang berpendapat orang yang sedang bersembahyang hanya harus dibolehkan menahan orang yang lalu di hadapannya. Tidak menahannya adalah langkah yang lebih aula. Jadi cara dia kritik lagu tu, Imam Bukhari ni halus. Dia nak ayatnya hak Imam Abu Hanifah kata boleh saja, harus saja tu tidak tepat. Kalaulah setara tu saja Ibnu Umar tak gomo. Ini menunjukkan kalau kita tidak kata wajib pun, kita kata mustahab pun, mustahab ke mana-mana sekurang-kurang molek lah. Lepas tu kalau puak-puak Zahiriyah kata liyarudda al-musalli, itu menunjukkan wajib. Sebab perintah di situ. Perintah kan, orang yang bersembahyang hendaklah, itu perintah. Mana dia kena buat gitu. Dari segi zahir asalnya memanglah perkataan perintah, suruh. Kalau Allah, kalau Nabi suruh, dia memberi makna wajib. Dia memberi makna wajib. Tetapi ada kalanya suruh, perintah tidak memberi makna wajib. Dia hanya memberi makna molek saja. Benda-benda lagu ni diperhatikan oleh ulama. Jadi puak-puak Zahiriyah ni tapi dia pun tidak gitu juga. Tidak kata kalau setiap perintah tu wajib. Tak juga. Ada banyak tempat dia kata tidak wajib juga, puak-puak Zahiriyah. Ini masalah ijtihad. Di sini dia ijtihad perintah ni dengan makna wajib. Tu ya. Kalau nak kata dia pakai dengan makna wajib sama, tak juga. Cuma dia lebih kepada zahir tu. Orang-orang lain dia tengok dalam Quran, semua orang dia pakai gitu. Wa ashhidu idza tabaya'tum, misalnya kamu kena bawa saksi, kena bawa bagi saksi bila kamu berjual beli. Tu dalam Quran. Kalau nak kira perintah tu, pasal apa kata kita nak beli minyak ke, berti ke tu, tak? Kita nak beli gapo-gapo, nak beli nasi lauk ke, tak? Kena ada apa-apa orang saksi pula, tak? Tak ada. Orang tak buat. Cuma perintah tu molek, terutamanya kalau jual beli itu melibatkan benda-benda yang besar, benda-benda yang mahal. Setara tu ya. Bukan makna wajib pun. Semua orang kata gitu. Puak-puak Zahiri sendiri pun tak gerak kalau nak ikut. Tak gerak kalau nak ikut. Dan banyak lagi. Ada kalanya perintah kita tak boleh pakai dengan makna wajib, hanya dengan makna harus sahaja. Kadang-kadang misalnya kalau perintah itu diberikan selepas larangan, dia hanya memberi makna harus. Misalnya kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Fazuruha tu perintah tu. Tapi sebelum daripada tu dia kata dulu aku larang kamu pergi kubur. Pergilah ziarah kubur. Nabi kata pergilah tu. Kemudian tu menunjukkan harus saja, bukan wajib. Bukan wajib. Sebab apa? Sebab sebelum pada tu ada larangan. Itu antara kaedah-kaedah yang dipakai oleh ulama. Sumpah juga dia kata tak boleh orang yang pakai ihram, orang yang buat ihram haji ke umrah ke nak buru binatang, tak boleh. Tak boleh. Lepas tu ayat tu dia sebut wa idza halaltum fastadu.
Bila kamu telah halal, yang dia telah buka ihram, tak pakai ihram dah, selesai dah buat kerja ibadat tu, fastradu. Itu perintah tu. Kamu berburulah. Itu perintah. Adakah perintah tu makna wajib? Setiap orang balik Mekah tu kena pergi buru dalam hutan? No. Tak ada. Tak ada siapa pakai lagu tu. Sebab apa? Sebab perintah itu dia selepas larang. Itu salah satu kaedah. Dah banyak lagi lah kaedah lain. Kaedah usul fiqh. Orang pakai kaedah usul fiqh tu lah. Jadi tidak makna wajib. Kalau lagu tu mana malik pakai pergi lah. Siapa kata? Tak ada. Sebab apa orang tak unggah pergi? Dah. Sebab apa? Ulama wayak tu betul dah model dah, mengikut kaedah. Lagu tu lah lain-lain pun tidak semesti kalau perintah ni makna wajib selalu. Dengan sebab itulah jumhur ulama pakai di sini, walaupun kita kata Imam Bukhari sebut liyarudda dengan makna perintah lah di sini, tidak semesti makna wajib perintah. Berhubung dengan cara menghalang pula ada bermacam-macam. Jadi waktu Habib dah cerita, dia nak kritik pendapat orang hak dulu, dia nak cerita khilaf, dia nak cerita pendapat dia, habis dah. Lepas tu dia juga nak ayat lagu mana cara halal-halal ni, lagu mana. Kalau berdasarkan hadis Ibnu Umar itu, hak ni dia halal dengan tangan. Dia halal dengan tangan. Jadi halal dengan tangan boleh. Berdasarkan riwayat-riwayat lain ada juga dia halal dengan tasbih. Orang nak lalu subhanallah, dia kata dia halal. Kita pun boleh pakai. Boleh pakai. Tidak mesti dengan tangan. Tidak semesti dengan tangan. Apa kalau dengan tangan pula dah. Orang puas duk semayang dah. Orang lelaki lalu dia sekat dah. Apa kalau kena tu tidak batal kan dah. Kalau hak mengatakan batal tu lah duk tengah semayang je ke mana? Jadi dia nak buat lagu mana? Dia nak tasbih ke? Sedangkan dalam sembahyang Nabi SAW ajar dah at-tasbihu lirrijal wat-tasfiqu lin-nisa. Tasbih untuk lelaki, tasfiq untuk perempuan. Jadi kalau orang nak lalu kan dia buat gitu, mengikut orang hak pendapat gitulah. Tapi kalau Imam Malik kata dah tasbih lah, tasbih juga. Dia bukan tasbih subhanallah, kata begitu. Pak kita kata apa ya orang jatuh nak pergi lalu depan orang tinduk pula. Tak usah cara lah orang ni macam-macam. Boleh dia pergi lalu apa je. Hak terbolah tu dia. Apa yang kita kata lalu kot tu? Tak lah, boleh berlaku. Benda tu boleh berlaku. Bertasbih, mengeraskan bacaan atau mengisyaratkan dengan tangan. Isyarat dengan tangan, tak mesti target kita gitu. Boleh dah isyarat dengan tangan. Boleh dah. Tidak kata mesti holok tangan sekat dada dia tu, tak mesti. Mengisyaratkan berdasarkan kebanyakan riwayat berhubung dengan masalah ini, menghalang dan menolak dengan tangan adalah lebih diutamakan. Takut dia tak perasan lah. Orang kadang-kadang dia tidak berasa terhalal. Kalau kita subhanallah, subhanallah, dia boleh lalu sepatu lah. Kalau kita sekat ni sakut lah dia gitu. Hak tu lebih diutamakan. Riwayat Al-Ismaili berikut adalah antara hadis yang dijadikan sebagai dalil untuk itu. Ismaili ni dia seorang tokoh yang buat mustakhraj atas Sahih Bukhari. Itu sebab selalu kita jumpa kan Ismail mengikut riwayat Ismaili gini. Sebab penting dia sumpah Sahih Bukhari juga, tapi bukan Sahih Bukhari. Hadis dia tu sanad hadis dia tu sama dengan hadis Bukhari, sanad dia lain. Jadi dia letak kitab Sahih Bukhari depan daripada awal sampai akhir, mengikut tertib tu, mengikut tertib Bukhari juga daripada hakikat, tapi melalui saluran riwayat yang lain, saluran riwayat dia sendiri. Tapi saluran riwayat dia tu kebanyakannya menepati syarat Bukhari juga. Ada juga tidak menepati, tak apalah, orang bahalau tu yang menepati juga.
Kadang-kadang dia di peringkat bawah tidak sama, di peringkat atas sama juga sanad tu. Di peringkat bawah tidak. Yang ni tidak 100% serupa dengan sanad Bukhari lah. Itu maksud mustakhraj. Nama jenis kitab hadis. Kalau kitab lagu tu orang panggil mustakhraj. Jadi kita mengaji hadis ni kena tahu juga beza tu. Mustakhraj ni gapo dia, mustadrak gapo dia, juzuk gapo dia. Imam Bukhari telah tulis satu juzuk berhubung dengan bab ni, satu juzuk Quran ke pula kan. Dia istilah dia. Juzuk tu kita ia membincangkan satu kali. Misalnya kita ia mengumpulkan hadis-hadis tentang akad tangan. Akad tangan dalam sembahyang ni kan, bila kita nak rukuk Allahu akbar, akad tangan. Bila kita bangun Allahu akbar, akad tangan. Setakat mana kan ada dalam riwayat ni akad tangan? Berapa tepat? Dia kumpulkan belakang setepat. Tak kira lah kalau sahih kau dhaif kau apa tak cari letak setepat. Itu orang panggil juzuk lagu tu. Jadi banyak jenis pula kitab hadis ni. Kitab Bukhari ni sendiri orang panggil kitab jami'. Jami'. Jami' ni yang sekurang-kurangnya mengumpulkan 8 bab besar. 8 bab besar. 8 bab besar tu termasuklah akidah, hukum, adab, fitan, cerita tentang akhir zaman ni, fitnah gitu gini. Itu termasuklah kau. Jadi ada 8 bab. Itu orang panggil jami'. Dalam mukaddimah dulu kita sudah bincang panjang dah ni. Jadi Ismaili sebut ni dalam riwayat Bukhari tak ada lagu ni. Ada beza juga kadang-kadang isi dia tu. Oleh kerana dia ambil melalui saluran lain, ada beza juga. Apa dia? Yang menyokong tadi, fa in aba falyaj'al yadahu fi sadri wa yadfa'. Kalau dia hendak melintas juga, maka hendaklah diletakkan tangan di dadanya dan ditolaknya. Dia nak lintas juga, letak tangan, buat gitu. Gitu. Jangan sampai buat gitu, sampai musing gitu aja. Ni dada ni lari daripada kiblat, tak boleh. Tak boleh. Setakat tu je. Jadi jelas dalam hadis ni sebut gitu cara. Jadi hak tu lebih utama. Bertasbih dan mengeraskan bacaan juga boleh digunakan, terutamanya apabila orang yang lalu di hadapan orang yang sedang bersembahyang itu agak jauh dan tidak terjangkau oleh tangan dia. Tak sapa tangan. Boleh juga kita guna hak tu. Antara dalil menghalang dengan tasbih, dalil ialah asar Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah ini. Sebab kita orang ngaji hadis ni dia tidak serupa orang ngaji fiqh. Orang ngaji fiqh dia tak tanya dalil. Dia tak tanya. Pada memang buat gini ni dia kata ada dalam kitab habis. Orang yang mengikut pengajian hadis dia tidak lagu tu. Kitab mana? Dia tanya. Dia akan tanya begitu. Kitab ni hadis ke apa? Kata, kalau hadis sahih ke lagu mana? Apa panjang cerita? Panjang cerita. Dia beza. Sebab tu orang mengaji hadis dia kalau tanya ke dia buat gini mana dalil? Dia boleh royak. Dia boleh royak. Hak mengaji fiqh dia tidak gitu. Sebab apa? Sebab fiqh ni untuk orang umum biasanya. Kalau kita royak hadis ni, dia tahu ke nak menilai hadis tu. Ni barang hak kita kata fiqh ni macam hak sudah puisi dah. Hak sudah puisi dah siap dah. Hidah tu. Cuma mengikut hidangan tu masing-masing lah. Orang ni dah kita kata sedap sikit, ni kurang sedap. Dah muka orang hidah sekat tu lah. Cuma kalau kita pandai buat sendiri dah. Kan nak buat kalau tukar masuk hak pandai lah, dia boleh tahan nak buat sedap lah. Muka dia pandai. Tapi ada kau semua orang pandai. Gitu benda. Tidak pandai maka ikut orang hidah lah. Ikut orang hidat lah. Nak tanya ke apa dia? Tanya nak buat teh. Dia kata dah, marilah mari sedia ikan dah. Sudah dah. Nak buat lagi mana mari sedia ikan. Kan cakap gitu. Dengan bau busuk lah gitu gini nak tak pandai pakai pisau tak ada teri tangan lah dia.
Gitu keadaan orang awam ni. Jadi fiqh tu molek juga, bukan tak molek. Fiqh tu molek. Keadaannya gitu. Jadi sesuai lah kalau dia tidak royak dalil ke penuh, royak wagam, dan dia percaya dah kan. Cuma kadang-kadang dalam percaya tu hanya terbuat mari hak kurang, hak lemah, hak maudhu', hak apa terkena dalam orang ramai. Dia pasal arak kat orang kan. Ada cuai sikit kat orang tu. Dia duduk saji semua dah. Kalau makanan tu kadang-kadang terbuka, terdedah tu tak lalat mari macam-macam, mari lipah mari kau tu kita makan sakit perut. Tu lah bendanya. Pasal apa? Pasal ni lah. Walaupun dia tu cermat dah, main kan nak hari ni nyata salah silap. Gitu. Nak yakin, biar puas hati semua buat diri. Kita kawal sendiri, jaga sendiri, masak sendiri kita dah. Gitu. Lepas tu kita kata, nak masak sendiri tak cakap. Kita makan di rumah. Anak bini kita banyak perkara. Jimat lagi. Kalau ramah anak tak ada. Kalau seorang dua tu sebab salah nak masak kita tak ada. Tapi kalau ramah, sedap lagi, terpelihara lagi, terjaga. Banyak perkara lah. Sebab tu orang mengutamakan ngaji hadis. Ngaji hadis tu maknanya kira sendiri lah. Nak kira sendiri. Nak kira sendiri. Tidak semesti nak kira sendiri tu kita buat diri. Kumpulan kita tu kita lebih percaya. Dalam misalnya kalau dalam keluarga kita, bini kita, kita lebih percaya ke dia. Dan dia buat molek, dia jaga molek, ada disiplinnya. Okey? Gitu. Kita ni pun gitu. Kalau nak kira, supaya orang fiqh tu kata betul, dia kata. Tapi kalau kita duduk dalam suasana dalil semua ni, dia jadi terbiak lah. Jadi sikit-sikit kita ragu, tidak mudah nak terima lah. Kalau cemas sikit tak lalu lebih cermat sebenarnya. Macam di sini, ini dalilnya. Itu sanad dia ada tu. Kita ambil maksud dia selalu. Kata Ammar bin Dinar, pernah saya hendak melintas di hadapan Ibnu Umar ketika beliau sedang bersembahyang. Beliau menyergah saya dengan tasbihnya. Mana dia kata derah lah, subhanallah. Dia kata derah. Ini ada. Ini kebanyakan hak saya ambil dalam ni, cuba ada. Hak mana-mana ambil tu kan, hak sahih, sekurang-kurangnya hasan. Tapi kena ingatlah, saya pun orang juga. Supaya orang lain mungkin ada tersalah, mungkin terbawa hak dhaif ke apa, boleh jadilah. Tapi cuba dah lah, cuba beringat mana-mana ambil tu kira boleh pakai lah, tapi kena beringat sebab lagi takut kita tak royak kan pula, boleh pakai belakang dah. Sebab orang duk kata lah Fathul Bari tu boleh pakai belakang. Dah berapa banyak ada yang tidak kuat dalam Fathul Bari tu, tak boleh lah. Tapi dia cuba dah. Satu lagi perkara yang mungkin boleh ditambah sebagai maksud Bukhari mengadakan bab ini, iaitu perintah menahan atau menolak itu umum. Ini tak ada sebut. Ini tak ada sebut sebagai salah satu maksud dia. Cuma secara tidak langsung saja dibawakan. Jadi boleh jadi kepada orang yang tidak pandai buat kesimpulan, dia tak nampak. Ia tidak khusus dengan manusia sahaja, bahkan termasuk juga binatang dan lain-lain. Kerana itulah Hafiz Ibnu Hajar Al-Aini dan lain-lain pensyarah menulis di bawah kata ke hadis ni, tajuk tu, liyaruddal musalli man marra baina yaday. Situ di bawah tu dia kata, hak ni payah kita nak tulis muka Urumi capu arak kan, capu Jawi dah. Jadi di bawah man marra baina yaday, hak dia tulis apa dia? Sawa'un kana adamiyan aw ghairahu. Tu dia tulis. Di bawah tadi. Yang ni maksud dia sama ada yang hendak lalu di hadapannya itu orang ataupun lain-lain. Jadi tidak khusus dengan orang saja suruh sekat ni, suruh halal ni. Benda-benda lain pun boleh dihalal, molek dihalal.
Kita tidak berapa terasa. Bukan kita duduk dalam bangunan, terutamanya kalau masjid orang bertikak-tikak duduk di atasnya. Berapa dia tak ada. Binatang nak lalunya susah lah, tak berapa nampak. Orang sampai dulu dia semayang pada tanah tu, macam-macam boleh lalu. Anjing boleh lalu, keledai boleh lalu, kambing boleh lalu, ular boleh lalu, dan sebagainya. Begitu. Jadi kena tahan belaka. Cuma kalau hak binatang-binatang hak bahaya je, tahan tak tu kalau dah. Baik kita hundur. Kalau kita hundur boleh jalan juga. Maka kita duk halal, duk pegang ular pula dah. Dalam semaya tu jadi kemenang pula. Jadi kita kena kalau nampak nak lalu dah, kita hundur. Biar dia lalu, biar dia selesa. Jangan terganggu dengan pergerakan kita. Tapi kalau macam kambing yang supaya berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, boleh dibuat supaya dia ni. Supaya dia buat ni. Bukan semua binatang boleh buat lagu tu, tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Antara dalil untuk perkara ini ialah hadis Abdullah bin Amar berikut. Kata beliau, itu Arabnya terjemuh lah. Bermaksud kami turun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Thaniyah Adzakhir. Lalu masuklah waktu sembahyang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang dengan menghadap kepada dinding sebagai sutra di sebelah kiblatnya. Betul ada dinding sini yang menghadap tu. Kami bersembahyang di belakangnya. Tiba-tiba datang seekor anak biri-biri hendak lalu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda terus menghalangnya sehingga melekat perut di dinding, dan anak biri-biri itu lalu di belakangnya. Jadi dia sekat tu nak pergi semacam dah. Nak pergi semacam dia himpit lah. Himpit sampai rapat ke dinding. Padahal dia menghadap ke dinding kan, sutra tu dia adalah ruang untuk sujud tu. Jadi dia himpit sampai ke dinding, barulah kambing tu, anak kambing tu pergi ikut belakang. Dia tak boleh pergi ikut dia. Sebab apa? Sebab dulu kan mula-mula kita duduk bincang bab sutra ni, tajuk mula-mula Imam Bukhari buat, iaitu sutratul imam, sutratul liman khalfahu, atau sutratul man khalfahu. Sutra imam adalah sutra kepada orang-orang di belakangnya. Mana dia kena jaga benda jangan boleh lalu depan dia. Tapi kalau lalu depan makmum ni kok celah-celah ni tak kisah, tak apa. Sebab lalu di belakang, di antara sutra dengan seseorang semaya tu tak boleh. Jadi yang di antara sekarang ni tu imam tu. Di antara tu imam dengan sutra dia tu tak boleh, kena jaga. Sebab tu Nabi jaga. Kalau lalu ke belakang, tak apa. Macam sekarang kita semua dalam masjid ramai kan, belakang. Kita nak lalu ke celah-celah ni, dia tak boleh sekat tu. Orang hak semayang tu kalau dia reti, dia tak boleh sekat tu. Hak sekat tadi cerita lain. Hak tu kalau semayang sendiri seorang gitu, ataupun tu imam, dia boleh sekat. Tapi kalau makmum hak ramai-ramai, dia tak boleh sekat. Sebab apa? Sebab bukan lalu di antara sutra, lalu di belakang. Hak tak bolehnya penuh. Depan tu imam. Kita sudah bincang dah tu bab mula-mula lah. Mula-mula lagi. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam jaga. Jadi cara himpitnya begitu. Kambing boleh buat lagu tu. Kalau beruang dah, orang tak boleh buat lagu tu. Dia kekeh ke dia. Beruang kau, anjing kau, ataupun apa-apa lagi lah, ular kau, tak boleh. Tak usah buat lagu tu lah. Itulah bendanya. Jadi cara menyekat tu macam-macam. Cara menghalang tu macam-macam. Jadi kepada binatang-binatang tak ada makna kita nak tasbih kau nak apa, tak ada makna. Tu pada orang saja. Tu nak mengeraskan bacaan. Kita baca qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budu, deras itu semaya zuhud, tak ada makna kalau binatang ni. Ambil cara dia gitu. Apa Nabi buat ni? Dia himpit, dia tak boleh lalu ke depan dia. Lepas tu binatang tu lalu kat belakang, tak apa. Itulah nak ayat hadis mula-mula bab mula-mula yang kita bincang tu. Lepas tu dalam tajuk lagi, kita bincang tajuk lagi, Ibnu Umar menolak
atau menghalang orang yang hendak lalu di hadapannya ketika bertasyahud dan ketika di dalam Kaabah, bersembahyang di dalam Kaabah. Ketika bertasyahud, bertasyahud ni duduk tu lah, duduk kan, duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir kan. Ketika bertasyahud, orang nak lalu, dia sekat. Imam Bukhari nak ayat sekat-sekat ni, halal-halal ni bukan ketika duduk berdiri saja. Bukan ketika duduk berdiri saja. Ketika duduk cakap pun, kalau orang nak lalu sekat juga, halal jugalah. Ikutlah dengan apa cara pun tak cara lah tu kena halal. Tu dia naknya. Ada nota di situ 823. Athar Ibnu Umar ini diwasalkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abdul Razak di dalam musannaf masing-masing. Di dalam riwayat mereka tersebut dengan jelas nama orang yang hendak melintas di hadapan beliau itu. Dia ialah Amar bin Dinar. Kata Ibnu Qarqul, di dalam sesetengah riwayat di tempat wafil Ka'bah itu tersebut wafir raka'ah, berarti ketika sedang rukuk, bukan ketika sedang bersembahyang di dalam Kaabah. Kata beliau, ini lebih sesuai dengan perkataan fit tasyahud yang tersebut sebelumnya. Tetapi Hafiz Ibnu Hajar berpendapat riwayat jumhur lebih tepat di sini kerana dua alasan. Jadi kalau kita tengok hak Arab dia ni, hak kita terjemah saat ni, ketika bertasyahud dan ketika bersembahyang di dalam Kaabah. Kalau hak Arab tu wafil Kaabah, dia kata ada dalam nuskhah yang dia tengok lah, yang dia terima, bukan wafil Kaabah, wafir rak'ah, yang ni pada ketika rukuk. Ibnu Umar sekat orang tu bukan pada ketika tasyahud saja, ketika rukuk. Orang nak lalu dia sekat juga. Kalau nak kiranya lebih daripada tepat semaya tu, ruang semaya tu. Tapi boleh jadi kira-kiranya dia letak sutra dia tu jauh sikit. Jadi orang nak lalu tu, dia rokok, dia boleh hola lagi tangan ketika rokok. Boleh hola lagi. Jadi kalau dia boleh hola tu, dia hola boleh pada ketika rokok. Dia kata, Ibnu Qarqul kata, sesuai hal ni sebab tasyahud. Rokok ni perbuatan dalam semaya juga, bukan nak cerita semaya dalam Kaabah. Apa nak ayat dalam Kaabah nak cerita apa ni tentang rokok ni, tasyahud rokok, mana boleh sekat belakang. Itu pendapat dia. Tapi orang lain tidak setuju. Orang lain kata dah molek dah dalam Kaabah tu. Memang dalam Kaabah pun berdasarkan riwayat hak kebanyakannya dalam Kaabah. Apa ya lebih utama riwayat dalam Kaabah tu? Sebabnya boleh jadi orang ingat apa ni, kita sudah bincang dah dulu, ada debat sutra di Mekah, sutra dalam masjid, apa ni, Masjidil Haram ke apa lagu mana, sudah bincang dah. Di situ kita dapati kalau dalam masjid besar lagu tu tak apa, tak apa nak litah. Jadi Imam Bukhari nak ayat di sini dah Kaabah, dalam Kaabah, Masjidil Haram ni pusat dia je Kaabah tu lah. Kalau dalam Kaabah sekalipun seseorang tu semaya dan dia jadikan sesuatu sebagai sutranya, tak kira lah dia Kaabah ke benda lain ke, kalau orang nak lalu di antara tu, dia kena sekat juga. Setara tu sekali pentingnya, perlunya perintah Rasulullah tu supaya sekat. Sampai dalam Kaabah sepatutnya, dalam Masjidil Haram tak sekat lah, bebas lah orang. Tapi kalau seseorang tu apa dia mau dibuat sutra dalam Kaabah, dalam Masjidil Haram sekalipun, dia tak boleh beri lalu, dan orang pun tak boleh lalu. Kalau dia semaya seorang lah, kecuali kalau dia semaya jemaah tak dia jadi makmum, itu cerita lain. Ni kalau dia semaya seorang. Daripada situlah yang Syekh Zakaria tengok tu, nampak macam Imam Bukhari ni mana berat benar benda ni. Orang lain kata tak apa dah situ, litah pun. Dia kata tak boleh. Ini dia kata Imam Bukhari cenderung kepada mazhab Zahiri tu di sini. Tetapi tak mesti gitu, tak mesti gitu. Jadi kalau dia nak rakyat hal tu lah dalam Kaabah sekalipun. Tapi kalau dia tu dia tidak ambil sesuatu sebagai sutra, dia tak boleh nak halal orang, tak tu kan, tak boleh. Dia tidak ada hak. Hak tu baru ada apabila dia ada sutra. Tu kita faham. Apabila ada sutra, dia jadikan sesuatu sebagai sutra, baru dia ada hak untuk menghalal. Kalau tak ada, tak boleh. Hak orang, bebas orang nak lalu.
Itu yang pertama. Kedua, asar tersebut dengan menyebutkan wafil Kaabah, ketika sedang bersembahyang di dalam Kaabah, telah diwasalkan oleh guru Bukhari sendiri. Wasal-wasal ni maksudnya dia sebut sanad dengan lengkap lah. Itu maksud wasal. Bukan wasal dalam bab tajwid dah. Wasal ni wasal dalam hadis ni maksudnya sebut sanad dia dengan lengkap. Jadi di sini untuk rekah sebut gitu lah, diwasalkan. Nak tengok situ sanad dia tu lagu mana gitu. Jadi Abu Nu'aim, guru Imam Bukhari sendiri, di dalam Kitabus Salah, beliau dengan sanad yang meriwayatkan daripada Salih bin Kaisan, kata Salih bin Kaisan, pernah aku melihat Ibnu Umar bersembahyang di dalam Kaabah. Jadi hak ni menyokonglah riwayat hak kebanyakan yang menyebutkan wafil Kaabah. Beliau tidak membenarkan sesiapa pun lalu di hadapannya. Beliau akan menyekat, yakni orang yang hendak melintas di hadapannya. Jadi gitulah, dia akan sekat. Dia akan sekat. Siapa pun nak lalu depan dia tu, dia akan sekat. Begitu sekali Ibnu Umar ni mementingkan, mengutamakan hadis tadi, pakai hadis tu. Bapa yang Imam Bukhari tak mari hadis orang lain, hak tak kisah tu. Ada dia pun tahu. Itu dia nak ayat dia pilih ni. Ini pilihan dia. Pilihan dia dalam keadaan ada sutera, kena sekat. Tak kira di mana-mana. Itu pilihan dia. Bila dia pilih tu, dia akan buat hal tu lah. Itu cara dia. Pengarah mana-mana pun lagu tu. Hak dia pilih, dia akan utamakan hak tu. Nak tengok pilihan orang lain, tengok lain. Baiklah. Lepas tu ini pun perbahasan dari segi sanad, dari segi gapo ni kan. Benda ni kepada orang hak ngaji mustahak lah. Tu ya kita kata, kalau ngaji kita hadis macam kita kata Bulughul Maram ke ataupun Riyadhus Salihin ke, dia tak ada sanad, tak ada nak bahas gapo, seperti puisi lah, puisi hadis gitu. Tapi kalau kita baca kitab asar ni, tak boleh lagu tu. Kalau baca kitab asar ni, kita buat tak boleh bahas lagu tu, tak ada makna. Buat seperti dia selalu, tak payah sanad. Dia baca agak dia ni. Jadi hak ni kepada orang ramai sebenarnya tak ada faedah mana. Tapi dah kita buat huraian ni, ulasan ni terhadap hak asal, bukan kitab tajrid Sahih Bukhari. Kalau tajrid Sahih Bukhari tak apa lah, tidak bahas ni. Tajrid tu maksudnya kitab hak tak ada sanad dia, tapi hadis Bukhari juga. Hadis Bukhari juga, macam Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah dan sebagainya, ramai, banyak lagi lah. Jadi dia ambil daripada Bukhari juga. Jawahirul Bukhari ke misalnya, itu tajrid. Dan dia tajrid dan mukhtasar, dia reka-reka, dia pilih-pilih mukhtarak daripada mana yang dipilih daripada Bukhari. Lagu tu tak apalah. Tapi hak ni kita duduk bahas hak kitab hak asal. Jadi faedahnya apa? Kepada orang hak ngajinya, dia boleh belajar masuk gula tadi daripada awal sampai akhir. Jak disiaikan. Nah. Kalau kita kata siaikan, lagu mana nak siap? Kalau tidak, takkan nak masuk lalu. Lagu mana nak siaikan? Daripada situ lagi semua sekali. Kalau hak tak erti kan dah, dia pakai apa dia siaikan tu, cabuk dalam perut tu, habis pakai telur-telur kan dah. Lagu mana nak tahu tubik telur tu dah. Biar tubik perut dia saja. Ni benda kita nak bincang ni lagu tu. Mana masak nasi? Nasi air banyak mana? Kalau nasi banyak ni, air jangan benda-benda lagu tu. Mudah. Benda-benda lagu tu. Kita hok duduk sini pun kalau tak cara, tak erti. Usah kau orang luar hok bukan makanan dia.
Kita tengok orang buat roti nampak senang. Mana? Cuba buat. Tengok dalam video, dalam internet ada pun, tak jadi lalu. Payah juga. Begitulah juga dengan ilmu ni. Memang gitu. Payah juga. Misalnya kita tengok ni lah sikit lah. Mana-mana tak berkenaan tu dah. Ni dia kata Bukhari tidak mengambil daripada Sulaiman bin Al-Mughirah kecuali hadis ini. Mana Sulaiman bin Al-Mughirah? Ni kalau kita tengok sanad dia ni, Arab. Sulaiman bin Mughirah. Selepas ha tu. Selepas ha tu kan, Adam bin Abi Iyas, dia kata Sulaiman bin Mughirah. Situ. Bukan hak sebelum ha tu. Hak sebelum ha tu tak ada Sulaiman bin Al-Mughirah tu. Yunus adanya di bawah daripada Humaid bin Hilal tu. Jadi Yunus ambil daripada Humaid bin Hilal. Selain daripada Yunus, Sulaiman bin Al-Mughirah juga ambil daripada Humaid bin Al-Hilal. Lepas tu ada atas tu serupa. Ada atas tu serupa. Cuma bawah tu sanad dia, orang panggil sanad. Saluran riwayat tu berbeza. Tapi Imam Bukhari ambil daripada seorang perawi nama Sulaiman bin Mughirah ni, sekali dia ambil. Sini ada dia ni. Lain tak ada. Sebesar-besar Sahih Bukhari itu tak ada. Apa begitu? Apa begitu? Oleh kerana terdapat sedikit tambahan di dalam isnad dan matan hadisnya, Imam Bukhari mengambil daripadanya di sini sebagai mutabi' kepada Yunus bin Ubaid. Dalam riwayat hak sebelum ha tu kalau dalam bahasa Melayu kita, hak dalam terjemahan tu kan tulis tebal tu, dengan isnad yang lain pula. Adam bin Abi Iyas meriwayatkan kepada kami, lepas tu dia sebut Sulaiman bin Mughirah. Hak selepas tu lah, hak selepas ha. Kalau hak dalam bahasa Arab tu dia ha saja dia tulis. Ha tu maksudnya tahwil, paling sanad lain pula, bertukar, apa nama ni, haluan, bertukar pula saluran dia tu. Apa ni benda rumit ni. Itulah Imam Bukhari nak ayatnya. Sebab dia nak mengajar hadis ni bukan mengajar hadis kita kata untuk peringkat bawah saja, tak. Peringkat atas pun dia nak jaga juga. Nak bui ilmu juga, ilmu isnad ni lah, ilmu isnad. Imam Bukhari mengambil daripada di sini sebagai mutabi' sebab ada tambahan dalam riwayat. Kalau kita tengok sekali tengok hak mana ni, hak ni berdasarkan hak sebut gini ni, riwayat siapa, tambahan dia duduk mana, susah. Memang tu dia kena ngaji, dia kena belajar. Kata tadi nak buat roti pun kena belajar juga tu dah, nak masak nasi pun kena belajar. Hak ni lagi lah. Tambahan yang ada di dalam isnadnya jatuh sini ialah sebelum Humaid. Tambah. Tambahan yang ada di dalam isnadnya ialah Humaid telah meriwayatkan hadis itu secara tahdits daripada Abi Salih. Abu Salih juga telah meriwayatkannya daripada Abi Sa'id secara tahdits, yakni dengan berkata haddatsana. Tu kok dalam sanad dia, tambahan dia nya hak tu. Itu hak beza dengan riwayat Yunus sebelum padanya. Cuba perhati. Ni kita tengok ya. Hak datang, hak sebelum had. Yunus an Humaid bin Hilal. Humaid bin Hilal an Abi Salih. An. Cuba perhati sini. Hak selepas had. Sulaiman bin Mughirah qala haddatsana Humaid bin Hilal. Qala haddatsana Abu Salih As-Samman. Tu situ. Dia tidak riwayat, beza riwayat. Mana kalau riwayatkan dengan haddatsana itu lebih kuat. Kalau riwayatkan dengan an, orang panggil riwayat secara an-ana, dia tidak kuat, kurang kuat. Jadi untuk ada tambahan saat ni,
Nak ceritanya benda ni memang benda yang didengari oleh perawi-perawi ni, peringkat demi peringkat, peringkat demi peringkat, didengar, diterima daripada Tok Guru. Bukan ada putus-putus mana-mana ambil dengan perantaraan orang yang tidak disebut. Tak ada. Itu dalam sanad dia. Tambahan yang ada di dalam matan hadisnya ialah di dalamnya tersebut Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas." Hak tu. Apabila seseorang daripada kamu bersembahyang dengan menjadikan sesuatu sebagai sutra, padahal di dalam hadis Yunus tidak tersebut ila syai'in yasturuhu minan nas, itu tak ada. Riwayat Yunus ambil daripada Humaid bin Hilal, tak ada hak tu ila syai'in, dia ada yusalli sahaja. Apabila seseorang bersembahyang, tak ada apabila seseorang bersembahyang dengan menghadap sesuatu, dengan menjadikan sesuatu sebagai sutranya, tak ada tu. Imam Bukhari nak ayat tu. Jadi kita tak tahu ni, macam kedua-dua saluran tadi ada sebut ni kan. Ni dalam hadis ni yusalli ila syai'in yasturuhu. Kita serah kamak kau daripada kedua-dua saluran itu ada ni. Padahal ada sebut hak ni ialah melalui saluran Sulaiman bin Mughirah sahaja. Melalui saluran Yunus tak ada. Dia ada yusalli sahaja. Tu nak ayat. Apa yang Imam Bukhari buat? Ha sebuti. Dia nak ayat ada beza situlah. Beza dari segi sanad dan beza dari segi matan. Dia nak ayat tu. Tapi kita tidak akan dapat tahu di sini bahawa dalam riwayat Humaid hak mana ni hak ada ila syai'in yasturuhu ni berdasarkan riwayat Humaid ke berdasarkan riwayat Sulaiman bin Mughirah. Kita tak akan tahu kalau kita tak tengok sesa pula di tempat lain. Rumit kalau. Ini berarti lafaz hadis yang dikemukakan oleh Bukhari di sini ialah lafaz hadis Sulaiman bin Mughirah. Sebab kita tengok hak Humaid tak ada lagu tu. Di lain kita tengok tak ada. Dia ada yusalli sahaja ila syai'in yasturuhu minan nas, itu tidak ada. Maka hak di sini hak ada tu adalah berdasarkan riwayat Sulaiman bin Mughirah. Sebab riwayat Sulaiman bin Mughirah Imam Bukhari ambil sini, lain tak ada. Adapun riwayat Humaid itu ada. Riwayat Yunus itu daripada Humaid itu ada. Itu benda. Itulah yang kita kata halus sangat tu. Tindakan Bukhari itu seolah-olahnya menggambarkan lafaz hadis Yunus juga betul-betul sama dengan lafaz hadis Sulaiman bin Mughirah itu. Sedangkan hadis kedua mereka tidak betul-betul sama. Imam Bukhari tidak mengisyaratkan kepada tambahan yang terdapat di dalam hadis Sulaiman bin Mughirah. Ia hanya disebutkan oleh Al-Ismaili. Kena tengok lain. Demikian jelas Ibnu Rajab. Bagaimanapun Imam Muslim, Ahmad, Abu Daud dan Baihaqi turut meriwayatkan hadis di atas dengan isnad masing-masing daripada Sulaiman bin Mughirah. Daripada Sulaiman bin Mughirah. Hadis tadi Imam Muslim memang ambil, orang tu orang ni ramai lagi ambil lagu tu lah, mana ada ila syai' yasturuhu minan nas, itu ada. Seperti riwayat Bukhari di atas. Ibnu Ajlan telah menjadi mutabi' kepada Sulaiman bin Al-Mughirah dalam meriwayatkan tambahan itu daripada Zaid bin Aslam. Hadisnya telah dikemukakan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Daud bin Qais juga telah menjadi mutabi' kepadanya dalam meriwayatkan tambahan itu daripada Zaid bin Aslam. Hadisnya telah dikemukakan oleh Abdul Razak di dalam musannafnya. Jadi nak ayat nak ayatnya dia ni Sulaiman bin Mughirah ni Imam Bukhari ambil sini saja. Dia ni kalau nak kira, dia tidak menepati syarat Bukhari sangat. Jadi Bukhari nak pakar hak dia ni, sedangkan syarat dia tinggi. Sulaiman bin Mughirah ni tidak menepati, rendah sikit kedudukan. Sepatutnya Imam Bukhari kalau berdasarkan hak dia saja tak boleh, tak nak pegang. Sebab tu Imam Bukhari mari hak Yunus tu kata. Tapi hak Yunus tu tak ada. Ila syai'in yasturu minan nas tu tak ada. Dia ambil juga di sini sebab maksud dia je kena ada sutrah dulu baru boleh halal tu. Hak ada sutrah tu sebut mana? Sebut dalam riwayat Sulaiman bin Mughirah. Sebut dalam riwayat Sulaiman bin Mughirah.
Imam Bukhari sebut dia ni selepas ha ni bukan sebagai perawi usul dia, dah, sebagai mutabi'. Hak kata syarat dia menepati syarat dia tu kena tinggi tu kalau hak usul. Hak ni sebagai mutabi', sebagai penyokong saja, bukan sebagai perawi utama. Sebab tu dia bagi dua. Perawi utamanya ialah Humaid bin Hilal. Tapi walaupun hak ni sebagai penyokong, dia ada mutabi' tinggi juga dalam kitab Muslim. Tinggi itu juga. Muslim ambil sebagai usul, perawi usul dia, bukan sebagai mutabi'. Orang-orang lain ambil sebagai perawi utama dia. Imam Bukhari tak boleh. Dan bukan dia janji dah, dia tak boleh menjadikan orang seperti ni, setara ni sebagai perawi utama dia. Sebab tu dia sebut ha. Dia tidak sah, bukan melalui Sulaiman bin Mughirah saja. Dia tak boleh buat begitu. Sebab tu dia buat dua. Tapi dua pun orang akan kata, kok mana-mana pun Sulaiman bin Mughirah tu tidak menepati syarat tuan. Apa tuan ambil juga? Gini, Sulaiman bin Mughirah ni dia bukan seorang. Hak meriwayatkan serupa dia di lagu ni dengan ada sebut ila syai'in yasturuhu minan nas ni dua orang. Dua orang. Sebagai mutabi' dan sebagai syahid boleh. Mutabi' tu mana? Ni, cuba kita perhati. Ibnu Ajlan telah menjadi mutabi' kepada Sulaiman bin Mughirah. Dalam meriwayatkan tambahan itu daripada Zaid bin Aslam. Ibnu Ajlan meriwayatkan daripada Zaid bin Aslam, bukan daripada Humaid bin Hilal seperti Sulaiman bin Mughirah. Melalui saluran lain pun ada juga sebut lagu ni. Ada juga sebut. Ada dalam Abu Daud dan Ibnu Majah. Daud bin Qais juga telah menjadi mutabi' kepadanya, menjadi mutabi' kepada Sulaiman bin Mughirah tu. Mana di peringkat tu ada dua orang lagi, orang lain yang meriwayatkan tambahan itu daripada Zaid bin Aslam juga, serupa dengan Ibnu Ajlan tadi. Dalam riwayat tu, saluran tu ada tambahan tadi. Walaupun Imam Bukhari jadikan sebagai mutabi', dia ada sokongan lagi, beberapa lagi. Dia nak isyarat pada hak itulah. Mana dia ambil orang yang kurang sikit, dia tidak akan ambil gitu. Mesti ada sokongan-sokongan lain pun. Payah dah. Payah. Hak dah dia. Pasal dia berjanji dah kan, iltizam dia nak begini. Kalau ada hak kurang sikit, ni tambahan dia daripada hak kurang sikit ni, bukan hak betul-betul menepati syarat dia hak tinggi. Jadi dia kena cari hak lain. Hak setara mana hak dia ambil daripada Sulaiman bin Mughirah, bukan bergantung sepenuhnya dengan Sulaiman bin Mughirah semata-mata. Bahkan kalau kita perhati dalam riwayat yang lain, ramai lagi mutabi' dia. Dengan sebab itu dia jadi kuat juga. Sebab kita kata tadi lah, kalau budak, kalau lemah main dengan ramai, jadi kuat juga. Hak ni nak kata dhaif, dia tidak dhaif. Siapa dia kurang sikit je. Situlah kita nampak, cermat sangat, halus sangat cara buatan dia tu. Cara buatan. Hadisnya telah dikemukakan oleh Abdul Razak di dalam musannafnya. Barulah kita nampak kepakaran dia tu, bijak dia tu, keahlian dia dalam bidang dia. Tengok, dia tengok. Lepas tu faedahnya, baiklah kita kata, ni dia sebut, sebab dalam riwayat Sulaiman bin Mughirah ni ada sebut riwayat dengan ta'dith, haddathana. Jadi boleh jadi riwayat Yunus bin Ubaid daripada Humaid bin Hilal itu dari riwayat secara anak-anak, takutlah mungkin putus kan. Kalau orang kata gitu, dia tak putus. Apa riwayat secara anak-anak, dia tidak semesti riwayat secara anak-anak ni nak isyarat kepada putus. Ada kalanya saja orang guna lagu tu, padahal dia cek dah lah Yunus bin Ubaid ni dia dah dengan Humaid bin Hilal. Syarat Imam Bukhari dia tak boleh. Orang tu kalau sezaman saja, ada kemungkinan jumpa dengan dia, pasal dia sezaman, tak boleh. Dia mesti jumpa walaupun sekali. Jadi dia sudah cek dah lah ni. Lepas tu riwayat secara anak-anak tidak semestinya menunjukkan hadis itu putus. Mana ada perawi yang tidak disebut, tak mesti. Tak mesti. Imam Bukhari nak ayat gitulah. Jadi kadang-kadang hak dalam Bukhari ni dia sebut, kalau hak dalam usul dia macam ni, riwayat Yunus bin Humaid ni, Yunus bin Ubaid daripada Humaid bin Hilal. Kalau hak lagu ni secara anak-anak dalam Bukhari, kalau secara anak-anak pun dia lebih tinggi lagi daripada kitab lain hak sebut secara tahdid. Tu
mudah ya. Jangan kita ingat bila riwayat secara an-anah ni jadi kurang apa tak. Sebab apa? Kalau dicek setiap perawi itu menepati syarat dia. Cuma Imam Bukhari sebut ni untuk sebagai penguat saja. Sebagai penyokong. Jadi lebih kuat. Gitulah. Jadi kalau dia ambil hak daripada perawi utama dia tu, perawi usul dia Yunus itu, tidak akan ada lah pula sutra tu. Sedangkan dia nak hak tu. Barulah sesuai dengan tajuk dia nya. Hak boleh sekat ni kalau ada sutra tu dulu. Dia nak tu. Jadi kira-kira kehir mari kita kata dah. Dia kena ambil tu. Lemah sikit pun. Walaupun tidak menepati syarat dia, tapi itu sebagai mutabik dengan disokong oleh hak lain-lain. Mungkin kena tengok juga kitab lain-lain tu. Walaupun aku kata kitab aku ni memang sahih syarat dia tinggi gitu gini, jangan anggap kitab lain tak boleh pakai. Dia sahih juga. Boleh pakai. Kamu kena campur-campur tengoklah dengan hak lain tu. Dia tidak mendakwa kata hak dia saja. Dah. Sebab itu dia isyarat. Hak dia ambil daripada Sulaiman bin Mughirah, iaitu yang ada mutabik dia. Hak ni ada mutabik. Dua. Itulah dia nak ayat ni. Sebab tu yang kita kata saat ini hak siaikan tu lah dah. Bahagian teknik nak gulung, nak buat roti tu dah payahkan lah tu dah. Hak tu dia tak pandai tengok-tengok begitu ya. Banyak tempat hak mungkin tak kena sini lah, tak jadi, tak kena di kamar roti itulah. Gandum tu tak kena di air, tak kena baking powder, kau gapo ke dah. Tak kena. Tak kena, tak jadi. Dia kena tengok. Tu benda. Supaya jugalah ilmu ni. Supaya. Cuma dia cara kerja ni. Kita cara kerja ni tak ada lah. Nak cara baking powder gapo ni. Tak ada dah. Lok kedai mon lah tu. Cara nak pulah roti, nak pusing. Hak faham tu kan pusing pakai belakang roti cana tu dah. Kibah tu dah. Ikut dia lah kedai mon. Tak, tu. Tak ada dah. Kalau cara benda-benda ni bidang masing-masing dia. Dia hebat cara dia yang apa. Cara dia. Tak ada. Tapi kalau nak perbandingkan daripada hak biasa pun boleh. Tu. Untuk kita makan tak perlu tanya mu dia buat lagu mana dah. Tak perlu kita makan, tak ada satu. Tapi kepada orang hak ngaji benda lagu ni perlu. Perlu. Itulah. Itulah orang panggil pengajian hadis. Ayah kala. Baru pengajian hadis ngerti lah. Nampaknya kita pemasa tak ada kita. Tak ada habis ni. Kalau baca pun tak ada juga. Dua lah lagi. Jadi kita berhenti sekat tu lah dulu. Ini wallahu a'lam wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika. Jadi ni soalan ni. Ada bawa ni, lain tu duduk mana? Kau tinggal tak ada dalam ni. Tak apalah. Ini ada satu soalan, iaitu ada orang yang berpendapat amalan yang baik atau molek boleh diamalkan walaupun Nabi SAW tak buat. Ni orang jawab selalu deh. Lagu mana? Dia kalau benda hak dunia, hak Nabi tak buat pun, jadi tak apa. Nabi tak naik kereta, Nabi tak buat kereta, Nabi tak naik kapal terbang, tak gitu-gitu, tak apa. Hak tu lah. Naik pak bulan, pak mana apa dah. Lah, tak apa hak tu. Tapi maksud dia di sini ialah hak berkenaan dengan ibadat tu. Kalau berkenaan dengan ibadat tak boleh. Berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan hak agama ni tak boleh. Sebab Nabi SAW sudah kata itu dalil dia je. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Siapa-siapa yang mengadakan benda baru dalam urusan kita, Nabi bawa agama dia, bawa agama lah. Cara kau ibadat tu lah. Hak lain tu orang lain boleh fikir sendiri. Umat dia ni lah.
hak bukan berpunca daripadanya. Tak tahu dari mana lah kita kata. Fahuwa raddun, itu tertolak, tak boleh pakai. Sebab apa? Hak lagu tu lah orang panggil bid'ahnya. Hak lagu tu hak orang panggil bid'ahnya. Walaupun orang kata molek, ada kata, orang kata ngatik molek kan. Hari ni ada jakut tadi kan. Ngatik molek apa yang la ilaha illallah tak molek. Molek kata-kata tu, ucapan tu. Jadi kalau kita ulas 100 kali ke, 500 kali ke, 1000 kali ke, kita buat di rumah orang mati nak malam sampai seminggu dan sebagainya, kan? Banyak kan amalan-amalan seperti itu. Apa tak molek? Tak boleh kita fikir gitu, tak boleh. Silap. Lepas tu orang ramai duduk buat, silap lah kan? Silap. Pasal dia fikir gitulah. Apa benda ni molek, apa jadi tak molek? Dia fikir gitu. Kalau lah benda ni ada, benda ni molek, Nabi buat dah. Kita kena faham ni. Sepatut benda agama ni dia tak ada tinggal kurang. Kan penuh agama Islam ni dia tinggal. Gapo pun dia royak. Nak masuk jamban dia royak, baca gapo. Tubik jamban dia royak. Nak tidur, nak macam-macam dia royak belaka kan. Apa hak ni dia tak boleh royak? Bukan seorang mati sampai dia tu mati sombong. Hak mati syahid, hak tidak mati syahid, budak, orang tua, lelaki, perempuan mati belaka. Adakah dia pernah buat? Sekali je ke kita kata. Kalau sekali tak pernah. Tak ada. Payah kita buat ni mana-mana. Ila hadratin Nabi gini-gini jadi syekh tu kan. Allahumma salli afdala ala mana? Itulah selawat tu kan dengan irama, dengan nada yang tertentu tu. Dan cara dia mengikut tertib ni kan. Kalau kita cari tak jumpa dalam kitab. Ada dalam kitab mana? Dalam kitab senjata tu Haji dan tu Lebay. Ada. Tapi dia tak ayat juga main mana pucat. Dan dalam kitab Perukunan yang tak tahu siapa dia pengarang. Ada. Kita jauhi lama. Dalam kitab besar utama, kita hadis tu tak ada. Lepas tu kita boleh buat gitu. Sebenarnya orang kita duduk amal ni silap. Dia serupa dengan kita juga dalam setengah-setengah perkara. Cuma dalam perkara ni tak tahu dia lagu mana. Beberapa perkara ni jadi melencong. Misalnya baru ni kan kita raya. Kan kita raya tu takbir berapa hari raya haji? 3 hari. 3 hari takbir. Kalau raya puasa apa? Sehari tu pun siapa sekat tu imam bangun nak semaya raya tu dah. Pada tu tak ada dah. Dalam radio ke, dalam masjid ke, dalam TV ke, kan tak ada belaka. Hak raya haji ni ada belaka. Di masjid pun ada. Apa yang kita kata kalau raya puasa tu muka ramai kan kelik coti pun panjang dah. Kita buat 3 hari. Raya haji ni pendek kan? Kita buat 3 hari juga takbir. Apa dia dapat takbir kan salah ke? Tidak salah kan? Takbir Nabi aja. Apa kita tidak buat? Okey sini juga tu secara orang lain. Apa kita tidak buat? Kalau kita tanya dia tak akan boleh jawab. Dia akan kata susu je. Pasal Nabi tak buat. Apa kalau Nabi tak buat, kalau kita buat? Buat. Dia tak boleh. Jadi bid'ah. Apa yang boleh kata gitu, hak tu, hak ni tak boleh. Hak lain-lain lah, banyak lagi lah hak lain-lain kan. Apa tak boleh. Supaya benda sama. Jadi kita tak boleh kata benda hak molek walaupun Nabi tak buat. Kalau hak berkait dengan agama, hak berkait dengan ibadat ni, kita boleh buat. Tak boleh. Silap lagu tu. Tak boleh. Lepas tu kalau buat juga jadi sia-sia. Kalau sia-sia boleh kira lagi. Takut-takut dalam termasuk dalam hak nu, hak Nabi kata pergi di padang mahsyar seksa kena halal. Tak boleh pergi minum air sekali dengan umat hak lain minum air Kautsar. Tak boleh nak pergi. Kena halal. Kau malaikat Nabi kata apa ni? Tidak dia kena ada tanda-tanda juga. Ada tanda-tanda juga orang Islam apa ni? Dia malaikat kata innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Mu tak tahu gapo dia hak demo ni buat benda baru selepas mu tak ada. Mu tak tahu. Benda baru. Tadi dia kata man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ahdatha juga. Ni ahdathu.
Mu tak tahu gapo dia demo ni buat. Ahdath tu ni buat benda baru lah atas nama agama, sehingga orang ingat benda ni agama. Itu akibat dia nak. Dah kalau setara tu, akibat dia. Tak ada masa habis piti lagi. Duk nak jaga orang, takut orang kata. Sampai ke bila? Sampai ke bila? Banyak dah, bukan waktu sekarang, banyak lagi orang lain-lain. Habis piti saja buat masa. Orang kita pun banyak dah tak terikutnya. Muka banyak kerja lah ni. Tidak sebut sampai itu. Boleh 40 malam boleh lagi. Cakap dah duduk. Bapa tak kata, takut orang kata tak saya kaya, tak sampai 40. No. Bapa yang pergi kerja tu apa? Teruk dah tu. Sebab tu ya kita kata benda bid'ah ni teruk nak tu. Tak sah. Dia akan kau pertama. Akhir sekali kita tahu. Pasal dia suruh lagi. Apa dia suruh? Itulah bendanya. Benda ni tak boleh pergi. Tak sah lah. Kalau benda-benda lagu ni tak sah. Dia akan jadi benda bid'ah. Benda bid'ah ni benda besar, bukan benda kecil. Dia termasuk dalam dosa jugalah. Dosa. Pada rasa mandi jemaah di masjid tu mana? Serupa lah, mana-mana pun serupa gitu. Kalau buat sebagai ketetapan, siapa jadi keliru orang. Orang dulu ingat kau lagu ni lah Nabi dulu kira-kiranya buat. Tak boleh. Kalau nak baca sendiri-sendiri, tak kisah baca mana-mana tu. Tapi sebagai ketetapan tak ada. Nabi tak ada ajar lagu tu. Nabi tak ada. Baca mana-mana pun. Mana-mana serupa je. Baca bagus. Bukan nak ajar kata tak sendiri ngaji. Dah ngaji kan, nak ngaji. Tapi apa ya, terikat dengan Yasin saja. Macam lah Nabi ikatkan hak tu, suruh kita buat lagu tu. Itu kadang-kadang orang dia kata dia malah, dia tak sempat baca, dia kata lagu tu dah. Mujurlah hak jujur kata gitu tu, dia lebih hebat lagi daripada hak jungah tu. Sebab apa? Hak jungah tu tak hafal Quran. Hak jujur tak sempat, dia hafal Quran. Hak jungah tu dia baca Al-Hakumut Takatsur, lepas tu Qul huwallah. Dah, sampai ke akhir tu mai tarawih. Hak ni baca habis buah Quran. Jadi berubah fikiran orang. Bukan masalah malah, masalah lain. Itu masalah lain. Itulah secara ringkas. Baru ni ada orang buat ni. Siapa dia tak ingat nama ni. Nak tanya ni berapa perkara. Gini, ada beberapa hadis dalam ni daripada kitab Muniyatul Musalli dan Bahjah Mardiyah, versi bahasa Malaysia. Ni dua muka surat. Jadi kemuskilannya, benarkah terjemahan-terjemahan di bawah ini hadis-hadis dari Nabi SAW? Kitab mana ada menyebutkannya? Itu soalannya. Yang pertama, ni hak terjemah dah lah. Memang kitab ni terjemah dah. Jadi gini, kitab-kitab kita ni, orang kita kalau kata zaman dulu kat ngaji pondok, saya pun orang pondok juga, ngaji pondok juga, ngaji juga kitab-kitab ni, ngaji juga. Jadi tahulah. Banyak dia tak kisah sangat. Cara hadis-hadis ni kan dia tak kisah. Kitab-kitab ni dia ada macam-macam. Padahal cara kau semaya dah. Kita kata rekas dah. Sepatutnya royaklah bawa kemas-kemas. Dia campur bau. Memang lagu tu sifat kitab Jawi zaman itu. Jadi orang-orang tak tahu dia ingat dah muka sabda Nabi buat habis ni. Dia tak tahu cerita. Ada dalam kitab ni siapa dia? Syekh Daud Tani benar. Dah. Muhammad Zain Al-Fatani benar. Dah. Syekh Ahmad tu bila. Orang tak boleh lagu tu, tak boleh. Dalam kitab Muniyatul Musalli, kitab Musalli orang panggil. Habis ni. Cara kau semaya. Padahal dia ada benda-benda lagu ni. Baik. Apa dia kata? Pada suatu hadis Nabi SAW menyebut, sesungguhnya sembahyang itu hendaklah menetapkan segala anggota dan kelakuan serta mengkhusyuk dan mengkhudukkannya. Ini bahasa dia lah ni. Kitab-kitab dulu lagu tu bahasa dia. Dan tatkala Nabi SAW melihat seorang lelaki bermain-main janggutnya di dalam sembahyang, maka baginda bersabda, jikalau khusyuk hati lelaki ini, nescaya khusyuklah segala anggotanya. Apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW itu ialah khusyuk anggota itu daripada khusyuk hati. Tiada sempurna sembahyang dengan ketiadaannya.
Maknanya anggota dia jadi khusyuk dengan sebab hati itulah khusyuk. Kalau hati tu tak khusyuk, jadi duk main kok lah. Main janggut dan macam-macam kan. Jadi itu hadis lah. Dikatakan hadis, Nabi kata. Padahal ada. Lepas tu orang nak ajar orang tak khusyuk pula dah. Gaduh nak kata dah. Nanti dulu. Jangan ni ajar khusyuk kan boleh. Iyalah. Walladzina hum fi salati khashi'un. Padahal tu lah. Tu tidak Quran. Kita pun kata lagu tu juga. Cuma hak ni. Dengan lafaz ni. Dengan lafaz ni tidak adil. Ulama-ulama kata kalau nak ada pun ni kata-kata Sa'id bin Musayyab. Kalau nak ada. Hak tu pun tidak sahih juga. Kalau kata hak Sa'id bin Musayyab pun tidak sahih juga. Hak ni ada hak kata Huzaifah, ada hak kata apa nama ni Sayyidina Umar, ada hak kata Nabi. Hak paling baiknya hak Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab kata. Jadi disediakan dikata di sini, maka baginda bersabda. Kata Nabi benda hak Nabi tak kata ni berat. Dosa besar. Mengikut Imamul Haramain, kalau seseorang tu tahu dia sedar dia dengan sengaja jadi kafir. Wal'iyadu billah. Masa tu. Jadi hak ni kalau nak sebagai sokongan gitu saja tak boleh kira lah. Kalau tak tahu, dimaafkan. Tak tahu. Tapi kita kata orang hebat dah ni, tempat orang ngaji hak ni lah. Nak semaya ni. Sampai gitu. Ada nak kan? Cuba baca kitab boleh. Bacalah kitab Faidul Khabir ke, At-Taisir ke, Munawi tu, dah kitab-kitab lain. Memang ada sebut benda ni. Bahkan dalam siapa dia dalam kitab mana ni ada? Dalam kitab Nawadirul Usul. Kitab Hakim Tirmizi. Bukan Imam Tirmizi itu. Ada seorang lagi dikenali dengan Hakim Tirmizi. Kitab ni dekat banyak benda hak mengaru. Kitab ni. Jadi kitab tu diriwayat daripada Abi Hurairah. Di dalam sanad dia ada Sulaiman bin Amar. Semua ulama sepakat kata dia ni dhaif. Perawi dhaif. Bahkan Ibnu Adi mengatakan dia ni pereka hadis. Bila pereka hadis, dia boleh jadi maudhu'. Cuma kalau mengambil kira ada beberapa riwayat yang tidak sampai ke situ, dia dhaif. Setara tu ialah. Paling tinggi pun dia dhaif. Paling tinggi. Lepas tu tak payah khusyuk kau dah sempat. Khusyuk tu suku memanglah. Khusyuk tu. Lepas tu nak suruh gerak-gerak. Dah waqumu lillahi qanitin. Nak suruh tidak gerak dah lah tu. Ayat Quran dah sudah cukup. Tak payah kita hak mari hak ni terutama hak ni boleh kira lagi. Hak kata kalau siapa dia apa nama ni tak sembahyang asar, dia seperti berzina dengan ibu dia. Sesiapa yang tak sembahyang zuhur, dia gini-gini, macam-macam kan ada. Hak tu lagi berat. Maksud dia boleh. Dia nak suruh orang sembahyang. Dia takut orang tinggal sembahyang. Maksud dia boleh. Tapi tak boleh kira maksud molek gitu, tak boleh. Dalam agama ni tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Kita kena kira hak tu maudhu'. Tak boleh. Lepas tu orang jadi tak takut lah. Dah ada dah ayat Quran. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Bapa mu masuk dalam neraka saqar? Sebab kami tak sembahyang dulu. Apa dia hak tu? Quran sudah ada, dah cukup. Tak payah reka-reka hadis. Orang hak tak takut Quran pun dia tak takut juga. Musa ke hadis. Orang hak nak langgar tu dia langgar sepatutnya juga. Ada Quran apa? Dia kena berubat dulu orang lagu tu. Dia ada penyakit. Ada penyakit. Barulah ada faedah Quran ke hadis. Barulah ada faedah. Royak lagu tu tak semaya patutlah juga. Cuma ada juga orang yang kerana takut dia semaya. Kita kata tengok berjaya. Tak boleh. Salah. Cara tu salah. Sebab kita kata kita tak boleh anak yatim kan, nak sedekah anak yatim, nak kebajikan gitu-gitu, tak apalah kita jadi pelacur. Tak boleh. Saluran tu salah. Kita boleh fikir kita nak kebajikan. Saluran tu salah. Salah. Dalam agama dia bukan kira matlamat saja. Saluran tu pun dia kena ambil kira. Jadi hak ni dah. Lepas tu orang-orang salaf as-salih kerana terlalu khusyuk pada sembahyangnya, hingga ada yang dihinggapi burung di atas kepalanya, menyangka turus pagar kerana tetap dan lama qiyam serta sujudnya. Ada pula yang berkata kepada ahli keluarga dan anak buahnya,
apabila aku masuk sembahyang, berbuatlah apa sahaja yang kamu kehendaki, seperti mengangkat suara dan hingar-bangar. Aku tidak tahu lagi apa yang berlaku bila aku bersembahyang. Dan ada dari kalangan sahabat Nabi SAW yang diridai Allah bersembahyang dalam kebun tamarnya, maka terbang burung dari satu pokok ke satu pokok tamar. Dia memerhatikannya sehingga melalaikan daripada sembahyangnya. Bila dia menyedari kelalaian itu, dia merasakan harta itu menyusahkannya. Lalu semua kebunnya disedekahkan untuk jalan Allah kerana melalaikannya daripada sembahyang. Demikianlah kelakuan salafus salih kerana mengetahui kebesaran sembahyang dan amat tinggi kedudukannya di sisi Allah. Jadi Pak Haji ada dua buku sorak ni kan ada. Gini, hak orang salafus salih tu dia boleh buat lagu tu. Siapa-siapa pun kalau buat lagu tu lah, tak kisah. Dia khusyuk sangat tak khabar. Tapi Nabi sendiri tidak lagu tu. Dia khabar. Tengok tadi, anak beri nak litah dia tu lah. Tengok dia hipik. Hipik siapa pergi? Dia khabar. Jadi kita nak ikut siapa? Jurej dulu, kita dalam hadis juga, hadis sahih, kita sudah jumpa Jurej dulu. Mak dia kata kan, mak dia masih mulut mak dia tu kan, kenalah. Jadi dia mengalami dengan penzina tu kan, pelacur tu, lagu mana? Apa? Dia tidak jawab mak dia. Dia duk mayat, katanya duk mayat. Jadi mak dia panggil dia tak nyam. Dia tak pergi buka pintu ke dia. Sekali dia jenguk pintu tu, ni rumah ibadat dia tak nyam. Tengok, tak molek buat lagu tu. Kadang-kadang kalanya tak molek buat tak khabar lagu tu. Sehingga mak dia nak marah tu, mak dia kata biarlah dia tengok muka pelacur. Sungguh jadi masalah orang roboh ke rumah dia tu, rumah ibadat dia tu kan. Walaupun kemudiannya orang tahu dia ni betul molek dia, tapi mak dia kata tu jadi juga masih mulut mak dia tu. Jadi dia terpaksa kena tengok juga muka pelacur tu. Jadi terfitnah dia juga, terfitnah. Mana tak boleh dalam semua keadaan. Banyak tepat lagi dalam hadis-hadis yang sahih. Nabi duduk sembahyang, orang pergi ketuk pintu, dia pergi buka pintu jalan. Kalau tak khabar dah, tak ada. Jadi kita nak kata sama dia lebih khusyuk. Kalau nak kira khusyuk sini, kalau nak kira khusyuk ni mana tak khabar lagu ni. Dia bukan duduk situ saja, dia bukan duduk situ. Tapi kalau berlaku lagu tu, dah tak apa, tak kisah benda ni. Hak salafus salih ada lah hak berlaku lagu tu. Kalau dia ada, tak apalah. Tapi kita nak kata hak lagu ni Nabi ajar siapa lagu ni, tak ada dalam hadis Nabi ajar suruh buat gini. Tak ada. Dia sendiri tidak buat gitu. Itu sir. Lepas tu dia kata kalau aku sembahyang hingga bangga buat. Kalau dia lagu tu tak apa lah. Maknanya dia ni kalau gini tak boleh bising-bising, tapi kalau dalam sembahyang tu dia jadi tak khabar. Dari satu segi nampak lebih lah kan, molek lah. Dan memang kalau dia tidak terganggu, dia boleh buat lagu tu, dia tak kisah waktu tu. Tapi hak Nabi SAW tidak suruh lagu tu, tidak buat lagu tu. Dia suruh jaga orang sembahyang, dia suruh jaga orang sembahyang, dia suruh. Tapi kalau seseorang tu boleh berlaku lagu ni kepada dia, tak kisah. Takut-takut lama kan kita mari pula. Aku ni hebat dah, Nabi tidak seterusnya tu dah, wali dulu tidak lagu tu dah. Mari benda-benda lagu tu kan. Sebab tu hak moleknya kita tak usah lah benda-benda pelik tu, hak nampak keramat. Biar Tuhan, kalau ada pun biar Tuhan tutup. Tak usah. Biar sepuluh ramai-ramai, biar kita berasa hina diri, biar kita takut supaya Nabi duduk ajar kita kan tak. Seseorang tu beramal dengan amalan ahli syurga sehingga tinggal sehasta dia dengan syurga. Lepas tu dia mati, dia jadi ahli neraka. Okay, dalam hadis yang sahih, seseorang tu beramal dengan amalan ahli neraka sepanjang hayat dia sehingga tinggal sehasta dia dengan neraka. Tiba-tiba dia jadi ahli syurga. Apa dia pengajaran? Dia nak ayatnya tak boleh sedap hati kita. Takut-takut ada benda-benda pelik lagu ni kan, kita merasa sedap hati. Aku makbul dah lah di sisi Tuhan, wali dah lah. Jadi kita merasa sedap hati, Tuhan nak uji kita di akhir. Di akhir tu mari gapo-gapo kita tahu Tuhan nak uji. Baiklah kita mengaku kita lebih, kita kurang. Kita minta dengan Tuhan biar dia jaga kita. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah engkau serahkan aku kepada diriku walaupun sekelip mata. Doa tu doa Nabi.
Kalau pakai hak tu kan senang, tidak jadi, boleh jadi timbul perasaan-perasaan yang tak molek tu. Berasa yakin sangat kita ahli syurga, dah nak mana 40 tahun subuh semaya tidak air semaya baru, air semaya hak semalam. Kalau kita dengar cerita, baca kitab-kitab zaman dulu kan, tu wali tu dah 40 tahun. Lama tu. Mana tak tidur lah. Kalau tidur batal lah semaya. Pak Nabi ajar kau lagu tu. Dah. Kita kira tu ya, Nabi tak ajar, tak sah, tak sedut ayat. Nabi suruh tidur. Nabi kata matamu ada hak, binimu ada hak. Hak tu Nabi ajar. Tersedar ya, kata 40 tahun dia. Jadi Allah kau gapo tu begini. Allah kau nak pelebih tu diri dia. Pelebih diri bukan dia tu. Tak molek tu akibat dia tu. Aku dah ingat kata apa ya hadis tu mari. Dia nak suruh kita ni mana-mana buat ibadat, mana juhud, mana baik ni tidak rasa sedap hati. Duk gatul dengan Tuhan seumur. Tu. Ni kalau main-main lagu dah saat ni lama-lama bimbang. Lepas tu hak yang ketiga tu, seorang sahabat Nabi duduk semayang dalam kebun. Tu ni betul. Hak ni ada dalam Sahih Bukhari. Ada. Dia duduk tengok kali. Lepas tu dia pun sedekah. Ada dalam Bukhari ada. Sebab tu kita kata dalam kitab ni bukan tak betul belaka. Dia campur bau. Ada hak betul, ada hak tidak betul. Gitulah. Jadi kalau nak baca ni panjang ni lagi ni kan. Jadi banyak orang tidak berasas lah. Orang tidak berasas. Pasal apa? Nak suruh orang khusyuk. Tu. Nak suruh orang takut tinggal semaya. Nak suruh gini-gini banyak. Berlaku lah benda-benda lagu ni. Dia jadi habis. Kalau setakat hak dhaif boleh kira. Boleh kira dah lagi. Kalau siapa hak maudhu' tak sil. Tak sil lah. Jadi hak ni semua ni, kalau hak khusyuk tu, kalau kita ambil hak dhaif pun bolehlah sebagai sokongan gitulah. Tapi kalau nak buat sebagai asas tak boleh. Dan sudah ada dalam Quran, cukup pada hak tu. Gitulah sebagai responsnya kepada soalan-soalan ni. Nampaknya panjang tu. Sekali tu lah. Wallahu a'lam.